Bola sepak, saya bincang dengan Semui Bakiri hari apa? Kita makan tengah hari semalam. Semalam Ya. Settle benda tu, settle lah tim. Dia dua perkara tu. Dua perkara ya. Bawa beg, kan? Masuk atas bas, okey, bonus dia sekian-sekian. Ya. Tengok, bola out pun lari cepat. Betul. Tutup cerita tu. Okay? Hari ini, kalau dilihat kepada posisi yang diletakkan oleh Benjamin Mora dan juga Aidil Syarin, banyak perubahan dilakukan, ketiadaan Anamutan, ketiadaan Rabit Ataya. Saya tertarik melihat kepada Asnan Ahmad yang dilihat mobile antara defensive midfielder dalam pembikinan, saya katakan. Strong, effort dia dengan marking dan sebagainya, commanding, Ya, dia yang penting Asnan dapat mesej ataupun tugas yang dia Aidil bagi untuk menyekat pergerakan tengah JT yang kuat. Itu yang lebih menarik. Daniel, Bad di bahagian tengah mengawal, Fayad pergi kiri, Sazwan. So ini perkara yang mereka perlu menang di bahagian tengah dan mereka berjaya. Dan saya setuju Aidil bila maklum bagi tahu kekurangan pemain import mereka tak ada dekat situ. Bukan mudah untuk menyekat pergerakan kekuatan pasukan JT sendiri. Tetapi perkara yang lebih penting di sini, mereka menyekat daripada JT mendapatkan gol. Dan walaupun mereka usaha nak dapatkan gol tidak berjaya, tapi perlawanan ini cukup penuh dengan, saya rasa ini perlawanan peribadilah. Head to head tu yang lebih menarik. Pribadi ini maksud awak di mana? Di dalam padang ke luar padang? Di dalam padang. Okey, baik. Sambil-sambil itu juga saya melihat kepada kehadiran pemain-pemain muda dalam perlawanan penting ini seperti Arif Aiman, seperti Fayad. Kalau dilihat Fayad, dilihat memberikan impak dan juga keberkesanan mereka untuk merasai perlawanan yang mempunyai nilai bintang yang sangat besar. Betul. Kalau diikutkan sebelum ini mereka ada dalam senarai pertukaran pemain taktikal daripada Aidil. Tapi ini dimasukkan konsisten dalam perlawanan itu lebih penting. Dan berdepan dengan pasukan JT bukan mudah untuk mereka bermain seperti sebelum nak lawan dengan pasukan lain. Kena kerja keras di bahagian setiap Fayad punya area dengan Arif Farhan punya area. So, tetapi ini dan Asnan di bahagian tengah. Tapi ini saya nampak mereka berjaya mengimbangi, mereka berjaya boleh bermain dengan apa yang mereka perlu lakukan. Itu yang lebih penting. Dan saya rasa ini kalau dibawa kepada JT nanti itu perkara lain. Tetapi mereka teruskan apa yang mereka lakukan pada malam ini. Okey, 8 kad kuning terhasil sudah cukup menceritakan kepanasan suhu perlawanan ini bagaimana. Ya. Tetapi saya tertarik dengan beberapa insiden yang membabitkan Fariza Malias sebagai pemain yang diamanahkan untuk memakai lilitan armband. Dia beberapa kali bergerak untuk menenangkan keadaan. Saya rasa ini satu contoh yang baik. Benda yang baik kita kena bagi tahu. Ya, betul. Bila lilitan tangan tu armband tu tanggungjawab daripada pasukan dan pasukan lawan juga untuk Fariza lakukan cukup baik. Kerana ini tanggungjawab yang perlu dia bagi contoh ataupun dia perlu membantu pasukan dia terlebih dahulu dan boleh membantu pasukan lawan. Kalau awak cakap tadi 8 kad kuning ini berlaku ni, saya rasa betul. Ini pergelutan, perebutan bola, menghalang blok dan cuba mencari jalan masing-masing kalau satu lawan satu. Saya tanggap benda ni sebagai satu punca pergaduhan ataupun cara nak menjatuhkan ataupun nak mencederakan. Ini beauty of the game. Yes, beauty of the game dan ini perkara baik kerana kedua pasukan tu live hidup punya perlawanan ini dengan kad-kad tu sebenarnya. Kalau tak game tu tak jadi betul. Menarik. Kita tutup cerita ni sebab ada masa yang cukup panjang lagi untuk pemain-pemain berehat, recovery yang baik sebelum terbang ke lokasi-lokasi yang akan berlangsung.